Okey, kita dah masuk tajuk koordinat. Okey, kali ni kita nak belajar macam mana nak menentukan jarak. Okey. Okey, sebelum kita pergi lebih jauh, kita nak berkenalan dulu dengan koordinat ni. Apa yang penting dalam tajuk koordinat ni? Okey, kalau kita tak kenal, kita tak cinta. Okey. Apa kita buat? Kita kenalah berkenalan dulu. Okey. Ni kita akan berkenalan dengan bentuk-bentuk yang akan banyak keluar dalam tajuk ni. Okey, istilah-istilah yang digunakan supaya kita tahu. Okey, yang pertama kita tengok. Okey, persilangan antara ini, garisan ni dengan garisan ni kita panggil dia titik asalan. Okey, kosong tengah-tengah. Okey, kalau sebut titik asalan awak mesti dah tahu dah. Mesti dekat tengah-tengah ni, bersilang antara dua garisan ni. Okey. Garisan yang melintang ni kita kenali sebagai paksi X ataupun paksi mengufuk. Biasanya kita gunakan istilah paksi X. Okey. Contohnya garisan yang menegak ni kita kenali sebagai paksi Y ataupun paksi bercancang. Sama juga kita akan gunakan paksi Y. Okey, paksi Y, paksi X. Ingat yang melintang paksi X, yang menegak paksi Y. Okey, jangan keliru, jangan silap. Dan titik persilangan antara paksi X paksi Y ni kita kenali sebagai titik asalan. Okey. Okey, seterusnya nak ulang kaji balik macam mana nak baca koordinat. Okey, macam mana nak baca koordinat? Kita mula baca dengan paksi X. Mana paksi X? Ni paksi X yang melintang ni. Kemudian kita baca paksi Y. Kita tengok contoh titik ni. Okey, macam mana nak baca titik ni? Okay, mula-mula baca paksi X 2, lepas tu baca paksi Y 1. So dia punya koordinat 2, 1. Okay, titik seterusnya. Okay, kita baca paksi X dahulu 1, 4. So koordinat dia 1, 4. Okay, titik seterusnya. Okay, baca paksi X negatif 6, baca paksi Y 2. So dia punya koordinat negatif 6, 2. Okey, seterusnya. Okey, baca paksi X negatif 3, baca paksi Y negatif 2. So koordinat dia negatif 3, negatif 2. Okey, titik seterusnya. Baca paksi X dulu 8, negatif 1. Okey, sekarang saya dah bagi 5 contoh baca koordinat. Saya harap awak boleh ingat macam mana nak tentukan koordinat, nak baca koordinat. Okey, seterusnya kita nak menentukan jarak. Macam mana nak kira jarak AB? Mana garisan AB? Ni garisan AB. Okey, macam mana nak kira garisan jarak AB? Just kita kira berapa kotak antara A sampai B. Ada ni A 1, 2, 3, 4, 5, 6. So AB 6 unit. Kita tengok CD pula. C sampai D berapa kotak? Daripada C 1, 2, 3. 3 kotak, maksudnya 3 unit. Okey, sebenarnya jarak EF daripada E sampai F. Berapa jarak dia? Daripada E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So EF 7 unit. GH pula daripada G sampai H. Okay, ni G 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So 7 unit. Okay, itu cara nak baca jarak. Okay, sebenarnya jarak sini sama juga. Apa beza dia? Okay, beza dia dekat skala. Skala pada paksi. Okay, ini sama Y. Kita tengok paksi X. Biasa sebelum ni kita gunakan tengok paksi Y mula dengan 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Paksi Y pun sama, mula dengan 1, 2, 3, 2, 3, 4 dan seterusnya. Okey, kita tengok paksi X yang ni. Dia mula dengan 5. So maksudnya cara nak kira jarak dia pun berbeza sedikit. Okey, langkah pertama kita nak kira jarak VW. Sama juga macam tadi, kita kena kira berapa jarak kotak dia. Daripada V ada 1, 2, 3, 4. Sebelum ni kita terus ambil nilai 4. Tapi
dia punya paksi X dia, skala dia lain. So nilai 4 tadi kita kena darab dengan 5. Sebab apa darab 5? Sebab skala dia bermula dengan 5. 5, 10, 15, 20. Okay, so kita dapat dah 20 unit. Okay, so kita tengok jarak AB. Sama juga, kita kena kira berapa kotak beza dia daripada A sampai B. 1, 2, 3, 4. So jarak AB 4. Kalau sebelum kita ambil terus nilai 4, tapi kita tengok paksi Y, dia punya skala bermula dengan 2. So maksudnya 4 tadi kita kena darab dengan 2. Dapat dah 8 unit. Boleh? Okey, seterusnya kita contoh yang ni. Okey, sebelum ni yang kita cari jarak semua dia punya jarak yang menegak dan melintang. Kali ni kita tengok sengit pula. Macam mana nak kira? Okey, kotak tak sama dah, tak selari dah. Satu, nah, dia punya garisan tak sama. So macam mana kita tentukan? Okey, kalau siapa-siapa yang tak pasang saya tengok balik. Okey, sebelum ni jarak melintang, menegak. Sama je sebelum ni. Kali ni kita nak belajar jarak dia sengit. Macam kita nak buat? Okey, kita kena cari jarak menegak dulu 4 unit daripada sini sampai sini. Okey, sampai titik ni. Dan jarak melintang ni 3 unit. Okey, kenapa 4? 1, 2, 3, 4. Jarak ini 1, 2, 3. Okey, kalau kita perasan, ini bentuk apa? Bentuk segitiga bersudut tegak. Kita dah belajar dah tajuk akhir tingkatan 1 dulu. Kalau diberi 2 sisi segitiga bersudut tegak, dia suruh cari satu lagi bersudut, satu lagi sisi segitiga ni. Macam kita nak cari? Kita gunakan teorem pitah Goras. So macam mana? Macam ni, 3 kuasa 2 tambah dengan 4 kuasa 2. Sebab kita nak cari hypotenuse, sebab tu tambah. Okay, kemudian kita selesaikan, kita dapatlah nilai PQ sama dengan 5. Okay, banyaklah contoh-contoh kita guna teorem pitah Goras ni. Okay, dalam tajuk luas. Okay, okay, kemudian tadi dia bagi gambar rajah. Okey, ni gambar rajah, maksudnya so adalah paksi X, paksi Y. Okey, kali ni dia tak ada pun gambar rajah, tak ada paksi X, tak ada paksi Y, dia cuma bagi koordinat je. Ni. Macam mana kita nak cari jarak dua koordinat ni? Okey, macam saya buat, cara saya buat, kita susun dia macam ni. Okey, 11 2 5 2. Okey. Saya bagi jarak ni nak bagi nampak. Okey, 11 2 5 2 macam ni. Kita susun menegak je ni. Kemudian kita kena pasti paksi X, paksi Y. Yang mana nilai sama? Okey, nilai sama paksi Y. So nilai sama ni tak payah tengok. Tutup. So apa buat pada paksi X ni yang nilai dia tak sama ni? Kita tolakkan. 11 tolak 5 dapat 6 unit. Okey. Tengok contoh yang kedua pula, sama juga. Kita susun macam ni. Kemudian kita kena pasti paksi yang sama. Okey, paksi yang sama ni paksi X. So paksi X tak payah tengok. Jangan tengok. Kemudian cara yang sama macam ni juga, kita tolak. Kita dapatlah negatif 5. So jarak tak ada negatif. So kita ambil terus positif 5 unit. Ambil 5, negatif tu kita abaikan. So jarak dia 5 unit. Kita nak contoh yang ketiga ni pula. Macam mana? Sama juga tadi, kita susun. Kita kena pasti paksi yang sama. Ada tak? So sekarang ni untuk soalan ni paksi dia tak sama. So kita buat, kita tolakkan dua-dua. So dapatlah 8 tolak 5 dapat 3, 6 tolak 2 dapat 4. Jangan terus ambil je ni nilai 34. Kita nak dia punya jarak, apa kita buat? Kita guna teorem Pythagoras tadi. Kalau tak nampak terus ingat cara ni. Kita kuasakan 2, dua-dua tambahkan punca kuasa. Ingat tolak, ulang balik. Tolak dua-dua, kuasa 2 tambahkan punca kuasa. Sekali lagi. Okey. Tolakkan dua-dua, kuasa 2 tambah punca kuasa. Okey, selesaikan. Kita dapat jarak dia 5 unit. Okey, saya harap video ni bermanfaat dan membantu.